Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah kanan, semua pensyarah dan warga kolej. Yang dihormati para ibu bapa dan waris serta para pelajar yang diraikan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat dan keizinannya, dapat kita bersama-sama melalui sesi pendaftaran bagi Minggu Pengurusan Pelajar Baru ataupun MPPB bagi ambilan 2020-2021 dengan jayanya. Terlebih dahulu, saya Khairina binti Subari selaku Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kedah mewakili pihak kolej mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada para pelajar yang terpilih untuk melanjutkan pengajian peringkat matrikulasi di kolej ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Kolej Matrikulasi Kedah sangat berbangga menerima kehadiran para pelajar sekalian sebagai warga baharunya. Pendaftaran pelajar di bawah program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ini akan menjadi satu sejarah yang dibanggakan oleh pelajar dan keluarga serta waris. Memandangkan pelajar-pelajar ini menjadi sebahagian daripada pelajar-pelajar yang terpilih daripada 30,000 permohonan di seluruh negara. Seperti yang semua maklum, bermula kemasukan 2020, permohonan perlu melalui satu portal sahaja, iaitu UPU Online, yang berkonsepkan single window, single offer. Dengan kata lain, para pelajar hanya mendapat satu sahaja tawaran untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM. Syabas diucapkan kepada para pelajar kerana telah membuat pilihan yang tepat untuk menyambung pengajian di bawah program tajaan KPM ini. Untuk makluman, hampir 3,000 pelajar telah mendaftar secara online di KMK. Tuan-tuan, ibu bapa, waris dan pelajar sekalian. Kemasukan pelajar baharu pada sesi kali ini adalah unik dan berbeza daripada pendaftaran sesi MPPB sebelumnya. Hal sedemikian kerana kita semua terpaksa menyesuaikan diri dengan norma baru akibat ancaman pandemik COVID-19 yang mula melanda negara pada akhir tahun 2019. Justru itu, kebanyakan majlis dan agenda pendaftaran terpaksa dilakukan secara online, termasuklah pendaftaran pelajar secara online. Semua aktiviti-aktiviti pendaftaran mestilah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM dan juga bahagian matrikulasi. Dan tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat bahawa kalau sebelum ini tidak ada had bagi bilangan ahli keluarga yang datang menghantar pelajar-pelajar mendaftar, tetapi disebabkan oleh COVID-19 ini, bilangan ahli keluarga pelajar terpaksa dihadkan kepada seorang sahaja dan mengamalkan penjarakan sosial serta proses sanitasi dan juga pembasmian virus. Ini dilaksanakan demi memastikan kelancaran proses pendaftaran dan juga untuk menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat, maka prosedur pendaftaran yang agak ketat tidak dapat dielakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena norma baharu, sesi pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan secara pembelajaran atas talian dan juga secara bersemuka. Sebagai contoh, kelas tutorial dan juga kuliah akan diadakan secara online, manakala kelas amali sains boleh diadakan secara bersemuka dengan mengikut Standard Operating Procedure ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk makluman, Jabatan Sains KMK telah menyediakan sendiri bahan disinfeksi permukaan dengan kerjasama KMPP USM pada 19 Julai 2020 sebagai tambahan kepada bahan penyakuman yang dibeli oleh pihak kolej. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru menjejakkan kaki ke KMK, saya ingin berkongsi sedikit latar belakang KMK dan juga sejarahnya. KMK mula dibina pada tahun 2001, terletak di Mukim Temin, daerah Kubang Pasu, Kedah. Dan secara spesifiknya, ia terletak di Jalan Changlun, Kok Diang. KMK mempunyai keluasan kawasan 76.8 ekar dan terletak 1 km dari Pekan Changlun.
dan sekarang telah dinaikkan taraf kepada Bandar Changlun. Dan sebagai maklumat tambahan, Changlun mendapat nama dari perkataan Siam yang bermaksud gajah jatuh. KMK mula beroperasi pada 1 Mac 2003 dan sesi pertama KMK bermula pada 5 April 2003 dengan pengambilan pelajar seramai 1,360 orang. Seterusnya, mari kita berkenalan pula dengan warga KMK. Kita mulakan dengan pengurusan tertinggi. Pengurusan tertinggi KMK terdiri daripada pengarah dan timbalan pengarah. Kerusi pengarah telah dikosongkan oleh Tuan Haji Ridwan bin Zali, bekas pengarah KMK, kerana beliau telah bersara wajib pada 16 Mac yang lalu. Dan sekarang ini, saya, timbalan pengarah, menanggung tugas-tugas pengarah sehinggalah hadirnya pengarah yang baru. Pengurusan dan pentadbiran kolej diperkuatkan lagi dengan sokongan dan bantuan daripada 4 orang ketua jabatan. Jabatan Sains diterajui oleh Encik Muhammad Sofiuddin bin Saleh, Ketua Jabatan Matematik Encik Azman bin Yusof, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial Encik Muhammad Nazri bin Osman, manakala Encik Wan Abdul Aziz bin Wan Omar adalah sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar. Setiap daripada mereka bertanggungjawab ke atas unit-unit di bawah jabatan masing-masing. Di bawah Jabatan Sains, terdapat unit kimia, unit fizik dan unit biologi, manakala di bawah Jabatan Matematik pula, terdapatnya unit matematik dan unit sains komputer. Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial terdiri daripada unit-unit perakaunan, pengurusan perniagaan, ekonomi, pengajian matrikulasi, bahasa Inggeris dan pendidikan Islam serta moral. Manakala di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar, terdapat unit co-kurikulum, unit hal ehwal pelajar dan unit kaunseling. Manakala bagi hikmat pentadbiran pula, unit-unit yang terdapat di bawahnya adalah unit pentadbiran dan keuangan, unit makmal sains, unit peperiksaan, unit pusat sumber, unit asrama, unit ICT dan unit pembangunan serta penyelenggaraan. Jumlah keseluruhan kaki tangan KMK adalah seramai 317 orang. Daripada bilangan tersebut, 254 orang adalah staf akademik ataupun para pensyarah, 63 orang staf sokongan ataupun staf bukan akademik, dan pada satu-satu sesi akademik, KMK mampu menampung hampir 3,000 orang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kualiti menjana kecemerlangan. Begitulah bunyi moto Kolej Matrikulasi Kedah yang amat menitik beratkan aspek kualiti yang tinggi dalam usaha mencapai suatu kejayaan yang cemerlang. Manakala misi kolej pula adalah Kolej Matrikulasi Kedah pelaksana terunggul program matrikulasi di Malaysia. Visi yang ingin dicapai oleh KMK adalah Kolej Matrikulasi Kedah beriltizam menyediakan pelajar cemerlang dan berdaya saing untuk universiti dalam dan luar negara melalui persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi ke arah memenuhi aspirasi negara. Pihak kolej telah berusaha menyediakan pelbagai kemudahan asas serta prasarana yang baik, walaupun tidaklah bertaraf 4 ataupun 5 bintang. Kolej Kediaman Pelajar yang disediakan terdiri daripada 3 kluster. Kluster Sri Palas yang terdiri daripada Blok A1 dan A2 disediakan untuk pelajar-pelajar lelaki. Kluster Sri Temin, Blok B1 dan B2 disediakan untuk pelajar-pelajar perempuan. Dan kluster Sri Laka, Blok C1 dan C2 juga disediakan untuk pelajar-pelajar perempuan. Selain daripada bilik-bilik penginapan pelajar, kemudahan-kemudahan lain juga disediakan di kawasan asrama. Setiap kluster mempunyai kafeteria masing-masing. Selain daripada itu,
Terdapat juga dobi layan diri, air bertapis yang boleh digunakan oleh para pelajar, dan untuk pelajar-pelajar yang memerlukan penggunaan komputer, printer, bolehlah pergi ke cyber cafe yang juga terdapat di kawasan asrama yang berdekatan. Oleh kerana pelajar-pelajar wajib tinggal di asrama, pihak kolej telah mengambil inisiatif mengadakan pelbagai kemudahan tambahan untuk kegunaan pelajar bagi memudahkan urusan mereka. Antaranya, kita mempunyai co-op mart yang dikendalikan oleh Koperasi KMK Berhad, di mana di sini pelajar-pelajar boleh mendapatkan barang-barang keperluan harian dan juga alat tulis. Selain daripada itu, sekiranya mereka memerlukan perkhidmatan fotostat, kita juga menyediakan kedai fotostat yang dinamakan Secawan Kopi. Minipos juga ada terdapat di KMK, di mana sekiranya pelajar mempunyai urusan pos, mereka bolehlah ke situ kerana ianya agak dekat dengan asrama masing-masing. Dan sekiranya pelajar perlu untuk mengeluarkan duit, maka kita menyediakan juga kemudahan ATM daripada Bank Rakyat. Blok pentadbiran utama KMK dikenali sebagai bangunan Seri Jerai. Di sini terdapatnya pejabat utama, pejabat-pejabat pihak pengurusan serta kawasan kerja bagi semua pensyarah. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa Kolej Matrikulasi adalah sebuah institusi pendidikan. Jadi, sudah tentulah perkhidmatan utama yang diberikan berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang disediakan di kolej ini adalah dewan kuliah, bilik tutoran, makmal sains, makmal komputer, makmal bahasa serta pusat sumber ataupun perpustakaan. Di KMK, kita mempunyai 6 dewan kuliah. Kita ada 2 dewan kuliah besar yang boleh mengisi seramai 250 orang dan 4 kuliah kecil yang boleh mengisi seramai 150 orang. Dan had maksimum pada satu-satu masa sesi PDP adalah seramai 1,000 orang. Setiap dewan kuliah dilengkapi dengan LCD projector, berhawa dingin serta meja kerusi untuk kegunaan pelajar dan pensyarah. Kita juga mempunyai mikrofon dan juga papan putih untuk pelaksanaan proses PDP. Selain daripada blok dewan kuliah, kita juga mempunyai blok tutorial 3 aras di mana ia menempatkan sebanyak 51 buah bilik tutorial. Setiap bilik boleh menampung 20 hingga 30 orang pelajar pada satu-satu masa. Setiap bilik tutorial dilengkapi dengan kerusi, dengan meja serta papan putih untuk kegunaan pensyarah dan juga pelajar. Ada di antara bilik tutorial ini dilengkapi juga dengan LCD bagi memudahkan proses PDP. Pelajar-pelajar sains menjalani amali mereka di makmal-makmal sains yang lengkap. KMK mempunyai 17 buah makmal sains, di mana 7 daripadanya adalah makmal kimia yang terdapat di aras 1, 5 makmal biologi dan 5 makmal fizik. Untuk memudahkan pergerakan pelajar-pelajar OKU, blok tutoran dan juga blok makmal dilengkapi dengan lift. Bagi pelajar-pelajar yang mengambil sains komputer, mereka boleh menjalani proses PDP mereka di makmal-makmal komputer yang telah disediakan. KMK mempunyai 6 buah makmal komputer dan setiap makmal komputer dilengkapi dengan 30 buah komputer peribadi yang menjadikan kesemuanya sebanyak 180 buah. Di samping itu, makmal-makmal komputer ini juga dilengkapi dengan internet berkelajuan tinggi, LCD projector, papan putih dan juga berhawa dingin. Kemudahan pusat sumber yang besar juga disediakan kepada pelajar-pelajar KMK. Di sini, pelajar-pelajar boleh membuat rujukan, membuat pinjaman buku, mengulang kaji pelajaran ataupun mengadakan perbincangan. Selain daripada bangunan-bangunan akademik,
Kolej juga menyediakan kemudahan-kemudahan lain untuk kegunaan pelajar. Di antaranya adalah serambi pelajar, di mana ianya digunakan untuk pengurusan hal ehwal pelajar ataupun ruang bagi perbincangan pelajar. Kita juga mempunyai Dewan Mahawangsa yang luas untuk kegunaan perhimpunan, aktiviti-aktiviti co-curriculum mahupun digunakan semasa peperiksaan. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dataran pelajar yang sangat-sangat luas di mana di sini kita boleh mengadakan perhimpunan ataupun apa-apa saja aktiviti co-curriculum. Bagi pelajar-pelajar Muslim, kita menyediakan Masjid Khulafa' Ar-Rashidin di mana ianya sentiasa terbuka untuk aktiviti ibadah dengan kapasiti jemaah sehingga 3,000 orang pada satu-satu masa. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan akademik, kolej juga menggalakkan para pelajar melakukan aktiviti-aktiviti sukan dan juga riadah. Untuk itu, kolej menyediakan beberapa kemudahan yang terdiri daripada astaka, padang-padang bola, hoki, rugby dan softball. Selain daripada itu, kita juga mempunyai gelanggang-gelanggang squashy, bola jaring, badminton, bola tampar, sepak takraw dan juga bola keranjang. Kita juga mempunyai padang kawat untuk aktiviti-aktiviti kawat. Selain daripada itu, kita juga mempunyai gimnasium yang digunakan untuk aktiviti-aktiviti senam aerobik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak kolej amat menitik beratkan tentang aspek kebersihan. Oleh itu, pihak kolej telah melantik syarikat kebersihan yang bertanggungjawab memastikan kawasan persekitaran kolej berada dalam keadaan bersih dan kemas. Selain daripada itu, kita juga telah menubuhkan sebuah jawatankuasa khas yang dinamakan Jawatankuasa Kebersihan Kolej bagi memantau kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja syarikat kebersihan agar tugas mereka dapat dilaksanakan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu serta waris para pelajar sekalian. Selain daripada aspek kebersihan, keselamatan juga menjadi salah satu daripada agenda utama kolej. Bagi memastikan keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, pihak kolej telah melantik syarikat kawalan keselamatan yang bertanggungjawab menjaga keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tambahan lagi, keseluruhan kawasan kolej berpagar penuh dan pada satu-satu masa, hanya satu pintu utama sahaja yang dibuka, manakala pintu masuk belakang hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu di atas arahan pihak pengurusan kolej. Atas komitmen semua pihak bagi memastikan keselamatan kolej berada pada tahap yang tinggi, maka pada 9 Januari 2019, Kolej Matrikulasi Kedah telah dianugerahkan anugerah khas keselamatan perlindungan yang bertaraf 4 bintang. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Keselamatan Negeri sendiri. Semoga dengan penganugerahan ini, warga KMK dapat meneruskan iltizam dalam membudayakan keselamatan dan juga perlindungan. Tuan-tuan dan puan-puan, dari aspek kualiti, Kolej Matrikulasi Kedah telah menerima pengiktirafan dalam sistem pengurusan kualiti MSISO 9001-2015. Hal ini sejajar dengan moto yang dibawa oleh kolej, iaitu penekanan terhadap kualiti dalam mencetus kecemerlangan. Saya yakin dengan infrastruktur dan kemudahan yang baik di Kolej Matrikulasi Kedah serta suasana persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan holistik akan membentuk para pelajar yang menjadi insan yang seimbang dari segi intelek dan juga emosi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beralih kita ke kalender akademik bagi sesi 2020-2021. Sesi 2020-2021 ini bermula pada 3 Ogos 2020 dan berakhir pada 15 Jun 2021. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program matrikulasi terbahagi kepada 2 program. Yang pertama, program 2 semester dan yang kedua,
program 4 semester. Pelajar-pelajar yang mengikuti program 2 semester akan berada dalam program matrikulasi selama 2 semester, manakala pelajar-pelajar yang mengikuti program 4 semester akan berada di dalam program matrikulasi selama 4 semester. Pelajar-pelajar semester 3 akan berkongsi kalender akademik bersama-sama dengan pelajar-pelajar semester 1, manakala apabila mereka masuk ke semester 4, mereka akan berkongsi kalender akademik dengan pelajar-pelajar yang juga masuk ke semester 2. Bagi setiap semester, jangka masa bagi kuliah ataupun minggu PDP adalah selama 18 minggu. Semester 1 bagi sesi 2020-2021 bermula 3 Ogos dan berakhir pada 17 Januari 2021. Semester 1 bagi sesi 2020-2021 bermula pada 3 Ogos 2020 dan berakhir pada 17 Januari 2021. Kalau tuan-tuan dapat lihat, kita dapati bahawa minggu PDP adalah selama 18 minggu. Kita ada cuti pertengahan semester 1 minggu, minggu ulang kaji 2 minggu, peperiksaan semester 1 minggu dan kemudiannya kita ada cuti antara semester 1 minggu. Dan jika diperhatikan lagi, terdapat dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B. Kumpulan A adalah bagi negeri-negeri Kedah, Kelantan dan juga Johor, di mana cuti hujung minggunya adalah pada hari Jumaat dan Sabtu. Manakala kumpulan B terdiri daripada negeri-negeri selain daripada negeri-negeri yang disebutkan tadi, di mana cuti hujung minggu mereka adalah pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. Semester 2 dan semester 4 bermula pada 17 Januari 2021 dan berakhir pada 15 Jun 2021. Jangka masa bagi PDP adalah sama, 18 minggu. Cuti pertengahan semester 1 minggu, minggu ulang kaji 1 minggu dan peperiksaan semester 1 minggu. Tuan-tuan dan puan-puan sila ambil maklum bahawa di dalam kalender akademik ini juga termasuklah cuti-cuti perayaan. Dan bagi kita di KMK, kita termasuk dalam kumpulan A, di mana cuti yang terlibat sepanjang sesi adalah Hari Raya Korban, Hari Deepawali dan juga Hari Christmas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk kepada kalender akademik bagi merancang perjalanan pulang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Walau bagaimanapun, semuanya bergantung kepada arahan-arahan daripada pihak kerajaan kerana kita masih lagi di dalam pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu serta waris pelajar sekalian. Kebiasaannya, para pelajar dibenarkan pulang bermalam dan outing mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan pelajar. Apabila cuti semester pula, pelajar semua dibenarkan pulang ke rumah masing-masing dan setelah pelajar menambahkan pengajian iaitu pada hari terakhir peperiksaan semester program matrikulasi 2 ataupun PSPM 2, semua pelajar diwajibkan keluar dari kolej seperti yang termaktub dalam Akta 174. Sukacita juga saya mengingatkan para pelajar dan juga ibu bapa serta waris tentang perbezaan cuti hujung minggu antara negeri. Jadi, anak-anak yang berada di Kolej Matrikulasi Kedah, cutinya adalah pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar sekalian, pihak kolej amat menyeru supaya para pelajar sentiasa peka dan sensitif dengan peraturan-peraturan yang terdapat di kolej. Para pelajar boleh merujuk buku catatan pelajar bagi sesi 2021 di mana di dalamnya terdapat peraturan-peraturan kolej secara terperinci.
Antara beberapa peraturan umum yang ingin saya tekankan di sini, yang pertama adalah berkaitan dengan waktu PDP dan juga waktu keluar masuk. Jadual kelas pagi pelajar bermula seawal 8 pagi sehinggalah ke pukul 4 ataupun pukul 5 petang. Di antara waktu tersebut, pelajar-pelajar diberikan waktu rehat untuk makan, solat ataupun sesi konsultasi dengan pensyarah. Sekiranya pelajar perlu keluar untuk urusan tertentu, mereka wajib pulang ke kolej sebelum pukul 7 petang. Dan untuk keselamatan para pelajar, semua pelajar diwajibkan berada di dalam bilik masing-masing selewat-lewatnya pukul 11 malam. Walau bagaimanapun, memandangkan kita masih berdepan dengan ancaman COVID-19, outing dan pulang bermalam pada masa ini tidak dibenarkan. Dan ini semua bergantung kepada arahan semasa oleh Bahagian Matrikulasi ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun oleh pihak kerajaan. Pelajar-pelajar dikehendaki makan di kafeteria blok asrama masing-masing. Percampuran jantina tidak dibenarkan dan pelajar juga perlu bertanggungjawab untuk tidak melakukan vandalism terhadap harta ataupun aset kolej ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman, berbeza dengan amalan di sekolah, kolej matrikulasi tertakluk kepada Akta 174 seperti yang digunapakai oleh Institut Pengajian Guru atau IPG, Politeknik dan juga UiTM. Di sini Akta 174 merujuk kepada Akta Institusi Pelajaran ataupun Tata Tertib 1976 dengan tarikh penyiaran warta pada 31 Mei 1976. Akta ini adalah akta yang memberikan peruntukan mengenai perkara yang berkaitan dengan tata tertib dalam institusi pelajaran. Berdasarkan kepada Akta 174, semua pelajar wajib hadir ke kelas. Di dalam program matrikulasi, kehadiran ke kelas mestilah melebihi 90% kehadiran bagi syarat layak untuk menduduki peperiksaan akhir dan seterusnya menamakan program matrikulasi. Semua kehadiran pelajar akan direkodkan di dalam sistem Matrix Information System ataupun MIS oleh para pensyarah. Pelajar yang tidak hadir bersebab akan diberikan surat amaran oleh pihak pengurusan hal ehwal pelajar ataupun HEP, dan jika kes ketidakhadiran ini berlarutan, pelajar boleh didakwa di bawah Akta 174. Justru itu, pihak kolej amat menyeru kepada ibu bapa serta waris, sama-samalah kita memantau kehadiran anak-anak kita masing-masing. Pemantauan ini boleh dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan secara harian ataupun mingguan bagi memastikan anak-anak pelajar ini hadir ke kelas bagi setiap sesi PDP yang diadakan. Tuan-tuan dan puan-puan, program matrikulasi adalah setaraf dengan mana-mana program pra-universiti yang lain dan juga kelas-kelas tingkatan 6. Apa yang menjadi kelebihan program matrikulasi ini adalah dari aspek kebajikan pelajar. Para pelajar yang layak akan diberi bantuan sara hidup pelajar atau BSHP sekiranya pendapatan ibu bapa atau waris kurang daripada RM10,000. Pelajar-pelajar ini layak memohon BSHP. Jumlah BSHP yang diterima sepanjang satu semester adalah sebanyak RM1,250. Pembayaran BSHP akan diberi secara bulanan iaitu sebanyak RM250 sebulan. Selain daripada itu, kelebihan lainnya adalah insurans pelajar yang termasuk dalam bayaran yuran
akan berkuat kuasa bermula pada hari pendaftaran sehinggalah ke tamat program. Berkaitan aspek kesihatan pula, pelajar boleh mendapatkan rawatan harian di klinik atau hospital yang berdekatan. Pihak kolej boleh menghantar pelajar-pelajar ke pusat rawatan sekiranya diperlukan. Manakala bagi kes-kes temujanji khas, ia adalah tanggungjawab waris ataupun ibu bapa sendiri. Berkaitan dengan lawatan ibu bapa atau waris ke kolej. Buat masa ini, lawatan ke kolej adalah mengikut SOP terkini yang diluluskan oleh MKN yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat apa-apa perubahan, pihak kolej akan memaklumkan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, semua pelajar adalah bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan harta benda sendiri. Syarikat Kawalan Keselamatan akan memastikan pelajar-pelajar mengimbas kad matrik masing-masing setiap kali pelajar keluar ataupun masuk ke kolej. Pelajar juga tidak dibenarkan sama sekali membawa apa-apa barangan elektrik seperti cerek, pemanas air, periuk, seterika dan lain-lain yang seumpamanya. Kerana ini adalah boleh mendatangkan bahaya kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, gadget elektronik seperti komputer riba, tab dan mesin pencetak dibenarkan untuk kemudahan pelajar membuat tugasan-tugasan yang berkaitan dengan PDP. Sekiranya berlaku kehilangan barang, pelajar boleh melaporkannya kepada fellow yang bertugas ataupun kepada pihak HEP. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, program matrikulasi ini telah berjaya melahirkan ramai lepasan matrikulasi yang berdaya saing di peringkat universiti dan menempa kejayaan yang dibanggakan. Misalnya pada tahun 2012, seorang bekas pelajar matrikulasi iaitu saudara Azlan Shah bin Abdul Jalil telah dianugerahkan Anugerah Pelajaran Diraja Majlis Raja-Raja Malaysia Pingat Jaya Cemerlang dan juga hadiah pingat emas Chancellor USM di dalam ijazah Sarjana Muda Kepujian kelas pertama dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Aero Angkasa. Malahan, seorang bekas pelajar KMK iaitu saudara Zuhairi bin Osman Sani yang telah disahkan mild autism dan dikategorikan sebagai OKU telah berjaya menamatkan program dengan cemerlang. Beliau sekarang menyambung pengajian di UTM dalam bidang kimia analisis. Selain kecemerlangan di institusi pendidikan negara, pelajar lepasan program matrikulasi juga turut mencatat kejayaan cemerlang di institusi luar negara. Di sini kita paparkan beberapa kejayaan pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Kedah. Pada tahun 2017, pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Kedah telah menjuarai johan keseluruhan bagi Kakom Zon Utara. Dan dalam kuis ekonomi Piala Dekan 2018, sekali lagi KMK mendapat tempat pertama. Dan dalam Robotics BMKPM 2018 di Kolej Matrikulasi Labuan, KMK telah menjuarai Makers Challenge. Selain daripada itu, dalam pertandingan drone pada tahun 2018 di Kolej Matrikulasi Sarawak, KMK mendapat tempat ketiga. Dan 3P Inovatif 2019 Zon Utara di KMP, pelajar kita mendapat 1 pingat emas dan anugerah inovasi terbaik kategori non-digital. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada pencapaian hebat para pelajar KMK, pensyarah-pensyarah KMK juga tidak kurang hebatnya. Pensyarah-pensyarah KMK turut menempa nama di arena inovasi dan juga penulisan ilmiah. Di sini kita paparkan beberapa pencapaian pensyarah KMK seperti tuan-tuan dapat lihat.
Yang pertama sekali, kita ada iCompex 2019 dan 2020, peringkat kebangsaan di Polimas, KMK mendapat pingat emas dan juga pingat perak. iTlearn 2017, peringkat antarabangsa di UiTM Arau, KMK mendapat 3 pingat emas, 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa. DA 2018, pingat perak. Pertandingan inovasi, pingat gangsa. IRIA 2018, pingat emas, perak dan juga gangsa. IDBOS 2017, pingat emas dan 2 pingat gangsa. 3P Inovatif 2019, Zon Utara di KMP, 1 pingat emas dan anugerah inovasi terbaik kategori digital berserta 1 pingat perak. 1 penulisan ilmiah R&D diterbitkan dalam jurnal eDidik 2019. Pembentangan penulisan ilmiah R&D di PPA Pino 2019 di IPG Perlis dan DC Bootcamp 2019 di UPM, kumpulan skor tertinggi dalam reka bentuk pembelajaran 21st Century Lesson Design. Ini adalah beberapa pencapaian para pensyarah KMK. Ini adalah gambar-gambar hasil pencapaian pensyarah-pensyarah KMK. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bekas pelajar KMK telah menubuhkan alumni KMK, di mana alumni ini berfungsi untuk mengumpulkan semua lepasan kolej ini dan menyumbang untuk kebajikan kolej dan juga pihak luar. Berikut merupakan beberapa alumni KMK yang telah berjaya dalam pengajian di universiti dan dalam bidang kerjaya masing-masing. Yang pertama, kita ada Dr. Muhammad Syakir Saad, bekas pelajar KMK dan sekarang menjadi pensyarah biologi di KMK, mendapat PhD Chemical Biology di UMS. Saudari Nurul Fatni binti Abdul Syukur, seorang pensyarah cemerlang kimia di KMK dan sekarang berada di KMS. Beliau sekarang sedang menyambung pengajian PhD di UUM. Selain itu, kita juga ada saudara Muhammad Zulhilmi bin Abdul Manan, pegawai takbir dan diplomatik, di mana beliau sekarang adalah Assistant Director Maritime Security and Sovereignty Division, National Security Council of Malaysia. Muhammad Masri juga adalah alumni KMK. Beliau sekarang adalah Senior Engineer di Western Digital Batu Kawan, bidang Bioresources di USM dan juga Biocomposite di UiTM. Selanjutnya, Chong Yi Wen, juga seorang alumni KMK, seorang doktor gigi. Beliau mengambil bidang pergigian di Universiti Malaya Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah serta waris para pelajar sekalian, setelah anak-anak kita berhempas pulas menamatkan pengajian di program matrikulasi, mereka perlu membuat permohonan menerusi UPU online bagi memastikan mereka dapat menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi. Pelajar-pelajar ini akan diberikan panduan pengisian dan juga tips pemilihan kerjaya yang akan diaturkan oleh para kaunselor kolej. Pelajar-pelajar boleh memohon sama ada untuk menyambung pelajaran di universiti dalam ataupun di luar negara ataupun di IPT swasta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman, program matrikulasi merupakan program persediaan pra-universiti yang berteraskan kepada outcome-based education ataupun pendidikan berasaskan hasil. Di mana OBE ini adalah satu proses pendidikan yang memberi tumpuan untuk mencapai hasil tertentu dari segi pembelajaran pelajar secara individu dengan pelbagai kaedah yang berpusatkan belajar. Sehubungan itu, dengan OBE ini, kita mengharapkan para pelajar lepasan program matrikulasi mampu membina kejayaan bermakna di peringkat ini yang mendorong mereka mencipta kejayaan yang lebih hebat di peringkat institusi pengajian tinggi nanti. Pelajar-pelajar lepasan program matrikulasi,
akan diberikan sijil yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Pelajar-pelajar ini, dengan adanya sijil matrikulasi, mereka layak memohon jawatan dalam Penjawatan Awam dengan grade 29. Tuan-tuan dan puan-puan, Kolej Matrikulasi Kedah sentiasa mendukung inisiatif kerajaan dalam membangunkan modal insan kelas yang pertama, di mana mereka haruslah cemerlang dalam semua aspek bagi membolehkan mereka berdaya saing di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Maka dengan itu, pelbagai program yang dirangka melalui unit, jabatan, kolej kediaman, aktiviti berpersatuan dan kokurikulum menjurus ke arah pembangunan modal insan yang mampu menerajui kemajuan negara yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya buat para pelajar yang menjadi warga baharu kepada Kolej Matrikulasi Kedah, saya menyeru, marilah kita bersama-sama memahami, menghayati dan bergerak sederap dengan misi dan visi kolej di samping menjaga nama baik kolej. Akhir kata, saya mendoakan kejayaan cemerlang para pelajar dan semoga berjaya mencapai impian untuk menggenggam segulung ijazah setelah menamatkan pengajian di Kolej Matrikulasi Kedah ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.